Alhamdulillah wahdah saraka wahdah wa nasara abdah wa azza jindahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadudul jahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Amati bismillahirrahmanirrahim. Tema kita secara hadis sebelumnya datang kuasa surah, tuan bilal, tuan haji, tuan hajah, tokoh-tokoh masyarakat, seluruhnya tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita banyakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama pada malam ini tuan-tuan untuk sesi tazkirah. Mungkin dalam masa 10 atau 15 minit atau mungkin lebih sikit lah. Boleh ya, insyaAllah. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Surah Al-Baqarah ayat 183 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, dipadukan pada kamu berpuasa sebagaimana dipadukan pada umat-umat yang sebelum daripada kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini merupakan dalil ataupun hujah tentang keperluan puasa. Sementara hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, buniyal Islamu ala khamsin, syahadat wa la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wal hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Yang bermaksud Islam itu dibagi di atas 5 perkara. Yang pertama syahadah, pengakuan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Muhammad itu Rasulullah. Yang kedua mendirikan sembahyang, iqamis salat. Yang ketiga wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat shaum Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima wal hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, menunaikan haji kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mampu untuk mengerjakan haji ke sana. Jadi puasa, kalau kita ulang atau ulang balik berkenaan puasa ini, maksudnya menahan diri lah. Menahan diri, imsak. Kemudian puasa diberi istilah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, makan, minum, setubuh dan sebagainya di siang hari, mulai pada terbit fajar, sidik sehinggalah terbenam matahari. Itu dikatakan puasa. Dan puasa ini telah dipadukan pada umat yang sebelum daripada kita lagi. Cuma kaedah dan pelaksanaan puasa itu yang sedikit berbeza. Kadang-kadang dengan umat kita ni, umat Nabi Muhammad SAW. Kerana puasa kalau ikutkan dalam sejarahnya dulu, menahan diri pada berkata-kata pun maka dikira berpuasa juga. Sebagaimana yang kisah yang berlaku pada Siti Maryam, di mana dia berkata, inni nazartu rahmani sauma, semuanya aku bernazar dengan Tuhan Ar-Rahman untuk berpuasa. Maksud berpuasa itu berpuasa daripada berkata-kata, berhenti pada bercakap. Setelah berlakunya ujian yang besar kepada Siti Maryam, mana dia hamil, mengandung tanpa ada ayah, tanpa ada suami, maka dia telah bernazar kepada Allah dengan berpuasa, dengan menahan diri pada berkata-kata. Okey. Kemudian dalam agama-agama lain juga ada berpuasa. Dalam agama Yahudi pun ada juga berpuasa. Kemudian dalam agama Buddha pun ada, dalam agama Hindu pun ada mereka berpuasa, tapi mengikut pada kaedah dan cara mereka berpuasa lah. Kita umat baginda Rasulullah SAW ini itulah umat yang terbaik, itulah umat yang terpilih.
Dan puasa dibagukan pada tahun kedua Hijrah. Kedua Hijrah telah dibagukan pada kita berpuasa. Kerana puasa ini dia punya penghujung pada ayat itu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Taala. Cuma persoalan di sini timbul, kenapa di ujung tu diletakkan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa, sedangkan pada ayat itu dah sebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Di pangkal ayat dah sebut orang beriman. Kenapa di ujung ayat perlunya la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sini simbol persoalanlah. Adakah orang beriman itu belum bertakwa? Jadi jawapannya adalah orang beriman belum tentu sampai kepada tingkatan bertakwa. Dia hanya sekadar beriman saja. Sebab banyak orang mengaku beriman. Mengaku beriman kepada aku beriman, aku Islam dan sebagainya. Tetapi bila diuji dengan sesuatu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak menjadi bertakwa. Jadi dengan adanya puasa tadi, kan, maka orang berpuasa sudah tentu diuji. Diuji dengan kelaparan, diuji dengan dahaga, diuji dengan berbagai-bagai ujian. Dimakai hamun dalam bulan puasa pun ada juga. Dikutuk, difitnah dalam berpuasa, dalam masa berpuasa pun ada juga. Jadi dengan kita bersabar dengan segala ujian dan cubaan dalam bulan puasa tadi, barulah kita boleh menjadi la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya tingkatan orang bertakwa ni lagi tinggi lah daripada orang beriman itu. Sebabnya dalam ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu innal ladzina amanu wa amilus solihat. Ini sebut ya ayyuhallazina innal ladzina amanu wa amilus solihat. Semua orang beriman dan mengerjakan amal soleh. Jadi dikaitkan situ amal soleh. Bukan saja beriman, tapi dikaitkan dengan amal yang soleh. Maka bagi mereka itu surga, kan? Falahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fihi abada. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya, insya-Allah. Baik, kemudian Nabi Muhammad SAW bersebut, bila masuk bulan Ramadan, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa susilatis syayatin. Nabi Muhammad SAW menyebut apabila masuk bulan Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu syurga, kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa susilatil syayatin, ada orang menyatakan wa susilatis syayatin, mana dibelenggu, akan digantai lah, akan syaitan-syaitan, para jin, syaitan dan sebagainya. Itu kelebihan Ramadan lah. Syaitan-syaitan berantai. Cuma di sini timbul dia persoalan, kenapa masih lagi berlaku kemungkaran di bulan Ramadan? Kalau seandainya syaitan-syaitan itu ikat, dibelenggu, kenapa masih berlakunya kemungkaran, kemaksiatan? Masih lagi ada orang berzina di bulan Ramadan, kan? Kenapa masih lagi ada orang mencuri di bulan Ramadan? Orang menipu dalam bulan Ramadan masih ada lagi. Kenapa? Jadi para ulama telah membahaskan berkenaan hadis ini. Ada pendapat menyatakan bahawa yang diikat itu ialah syaitan-syaitan yang kuat, yang besar-besar aja. Panglima aja yang diikat. Sedangkan yang kecil-kecil ini masih bebas. Masih bebas lagi. Untuk menggoda dan juga menipu manusia. Itu satu pendapat. Ada pula pendapat yang menyatakan bahawa, kan, syaitan tidak dibelenggu, tetapi dia hanya dalam bentuk kiasan kepada kurangnya maksiat yang berlaku pada bulan Ramadan. Tentu lihatlah pada bulan Ramadan ada juga maksiat dan dosa yang berlaku, kesalahan orang buat, kemungkaran yang dibuat, tetapi tidak samalah dalam Ramadan. Kemudian ada pula pendapat menyatakan bahawa orang kata syaitan-syaitan tidak diikat, tidak dibelenggu, tetapi disebabkan oleh
keberkatan Ramadan itu. Keberkatan Ramadan, mana Ramadan yang penuh keberkatan, maka kurangnya dosa, kesalahan, maksiat dan perkara yang dilakukan oleh manusia. Tetapi apapun tafsiran berkenaan hadis tadi, maknanya kita kena lawanlah. Lawanlah sebab apa? Kita nafsu masih ada lagi. Nafsu masih lagi bermaharajalela kadang-kadang dalam hati kita. Ada riwayat menyatakan bahawa dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Abu Lais As-Samarqandi, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal. Ketika Allah Ta'ala menciptakan akal, selepas menciptakan langit dan bumi, maka Allah Ta'ala menciptakan akal. Maka Allah Ta'ala berkata kepada akal, wahai akal, kemarilah kau. Maka akal datanglah kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala bertanya kepada akal, wahai akal, siapakah diriku? Kata Allah, siapakah diriku? Maka akal menjawab, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Kau Tuhanku, aku hamba-Mu. Itu jawapan ringkaslah, mudah daripada akal tadi. Jadi jawapannya betul lah kan. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan pula akan nafsu. Allah Ta'ala cipta nafsu. Kemudian setelah ciptakan nafsu, maka Allah Ta'ala berfirman pada nafsu, wahai nafsu, kemarilah engkau kepadaku. Datanglah kemari. Tapi nafsu awak tak tahu je. Awak donoi, awak bangang kan. Itu nafsu lah. Maka Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk menangkap nafsu dan dimasukkan ke dalam neraka. Kan diseksa, masuk ke dalam neraka selama 100 tahun. Selepas 100 tahun, maka dikeluarkan nafsu daripada neraka. Lalu Allah Ta'ala berfirman pada nafsu, wahai nafsu, kan, datanglah kemari. Maka nafsu pun datanglah kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala tanya kepada nafsu, wahai nafsu, siapakah diriku? Maka nafsu berkata, engkau, aku dia. Engkau lah, aku lah. Kan, itu jawapannya lah. Buang ajar lah. Kan itu. Biadab, buang ajar dan sebagainya kan. Maka akhirnya Allah Ta'ala mintakan para malaikat untuk menangkap nafsu. Tangkap balik nafsu, dicampur, masuk ke dalam neraka. Dinamakan neraka itu neraka al-Jur', neraka kelaparan. Neraka kelaparan. Maknanya nafsu tadi tidak dibagi makan, tidak dibagi minum dan sebagainya, tetapi diseksa, dipukul dan sebagainya selama 100 tahun. Kerana akhirnya dikeluarkan semula daripada neraka. Selepas dikeluarkan dari neraka, maka Allah Ta'ala bertanya pada nafsu, wahai nafsu, siapakah diriku? Maka nafsu berkata, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Baru dia mengaku lah. Baru dia mengaku. Itulah nafsu. Sifatnya degil. Syaitan pun degil juga. Dan nafsu pun macam tu juga lah. Ini antara benda yang menjadi musuh kepada anak Adam, iaitu nafsu. Kemudian syaitan dan juga dunia. Dunia kan, kemewahan dunia kan, itu adalah benda-benda yang musuh kepada manusia juga. Baik. Kemudian kita berada sekarang ni, malam ni 17 Ramadan kan. Kerja Ramadan nuzul Quran lah, 7 Ramadan. Jadi kita pula tentang kelebihan Quran. Okay. Kalau kita lihat kepada zikir-zikir yang kita baca, ayat yang kita baca, antara ayat yang banyak kita baca dalam solat tarawih ialah surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas kan. Mana qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu surah yang banyak kali dibaca ketika dalam solat tarawih. Cuma kalau kita lihat pada surah Al-Ikhlas ini, tidak ada satu pun perkataan ikhlas di dalamnya. Kita lihat qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada tak disebut ikhlas itu? Ini tak ada sebut. Kalau surah-surah lain memang disebut. Contohnya kenapa dinamakan surah An-Nas? Kerana perkataan An-Nas itu diulang banyak kali dalam surah
Nas itu. Kemudian suratul Baqarah. Kenapa dinamakan suratul Baqarah? Kerana dalam Quran, dalam ayat dan surah itu ada perkataan Baqarah. Dipetakan oleh debu kan. Innallaha ya'murukum an tazbahul baqarah. Kan Allah Ta'ala merintahkan kamu menyembelih lembu. Kemudian dalam surah Ali Imran, kenapa dikatakan Ali Imran? Kerana ada perkataan Ali Imran dalam surah tersebut. Kemudian surah An-Nas, kan, surah Al-Am dan sebagainya. Apa saja surah kecuali surah Al-Fatihah lah. Kalau surah Al-Fatihah memang dia tak sebut pun perkataan Fatihah ke situ. Dia tak ada sebut. Itu juga dengan surah surah Al-Ikhlas. Dia tak ada sebut pun perkataan Ikhlas dalam surah tersebut. Sedangkan surah-surah yang lain, surah Al-Mulk ke, surah An-Naml ke, surah Al-Muzammil ke, semua surah, kan, dia mesti ada sebut perkataan tu dalam surah tersebut. So persoalannya, kenapa dinamakan suratul Ikhlas? Kan, dinamakan suratul Ikhlas, dia kata tadammanul ikhlas lillahi azza wa jalla wa anna man amana biha fahuwa mukhlis, fatakunu bima'na mukhlis li qira'atiha, ay innal insan iza qara'aha mu'minan biha fahuwa akhlasullahu azza wa jalla. Ulama menyebutkan bahawa dinamakan surah Ikhlas kerana di dalam surah itu terkandungnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya orang yang beriman dengan ayat tersebut, maka dinamakan orang yang ikhlas. Maka adalah ia bermakna mukhlisah li qiraatiha, mana orang yang ikhlas bagi membacanya. Sesungguhnya manusia apabila membaca ia akan surat Ikhlas, kemudian dia beriman dengan ayat itu, maka sungguh dia telah ikhlas kepada Azza wa Jalla, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesiapa yang membaca surah itu dan dia beriman betul-betul dengan ayat itu, qul huwallahu ahad, kata oleh Nabi Muhammad, Allah Ta'ala, Allah itu Esa, Allahus Samad, Allah tempat menjadi tumpuan kepada manusia, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala, kan. Jadi kalau kita hadamkan tafakur, tadabbur, kan, dan hadamkan makna-makna yang terdapat dalam surah Ikhlas itu, kemudian kita beriman dengan ayat itu, maka orang itu dikira sebagai orang yang ikhlas kepada Allah Ta'ala lah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan bahawa li'annaha mukhlasah, kan, kerana sesungguhnya orang yang membaca itu ialah orang yang mengikhlaskan Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala sendiri mengikhlaskan akan dirinya, dia kata. Kerana Allah Ta'ala mengikhlaskan dirinya. Kenapa? Falam yazkur biha syai'un minal ahkam wala syai'an minal akhbar an ghairihi. Kerana dalam surah itu dia tidak menyebut tentang hukum hakam, dia kata. Kerana surah Ikhlas itu dia tak ada sebut tentang hukum hakam. Kemudian dia tak ada sebut pun tentang bab-bab cerita. Cerita-cerita orang kata umat-umat terdahulu dia tak ada sebut. Wala yazkur min akhbar min ghairihi, bal hiya akhbar khassah, tetapi dianya hanyalah merupakan perkhabaran khusus berkenaan dengan kata perkhabaran khusus berkenaan dengan sifat Allah. Sifat Allah Ta'ala tadi yang Esa, sifat Allah Ta'ala tadi yang menjadi perempuan segala masuk, kemudian dia tidak beranak dan tidak beranakkan, dan tiada sekutu bagi Allah Ta'ala, kan. Jadi kat situlah mengandungnya perkhabaran khusus berkenaan ikhlas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sementara itu Imam Fakhr Razi dalam tafsirnya Kabir menyebutkan bahawa dia kata li'anna man i'taqadahu kana mulisan fi dinillah ta'ala, li'anna man matta alaihi kana khalis minan nar. Kerana sesungguhnya orang yang beriktikadkan akan dia, maka orang itu seolah-olah orang yang ikhlas dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya barang siapa yang mati di atasnya, nescaya orang itu akan lulus dan terlepas daripada neraka.
dia akan terlepas neraka, maka masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala tu kan. Kemudian barang siapa pula membaca surah Al-Ikhlas, maka dia dikira membaca sekali baca ke sulusul Quran, sama seperti 1/3 Quran. 1/3 Quran. Mana sekali baca, dia punya pahalanya menyamai sulusul Quran. 1/3 Quran. Kalau kita baca banyak kali, kalau kita baca 3 kali saja, mana 1 Quran lah pahala dia. Pahala tu dah kira sebiji Quran tu lah. Dia kan. Tapi jangan baca Qul huwallahu ahad je lah. Surah lain tak baca. Kan? Surah lain pun kena baca juga lah. Kan? Baca lah. Apalagi kalau boleh, kita khatam lah. Sedangkan Nabi pun tu kan, kalau selain daripada Ramadan, mana kalau setiap tahun tu biasanya Nabi kalau bertadarus dengan malaikat Jibril hanya sekali je. Sekali je. Kan Nabi baca, Jibril semak, ataupun Jibril baca, Nabi semak. Tetapi kalau bulan Ramadan sampai 2 kali Nabi khatam dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Okay? Maknanya sama ada Jibril baca, Nabi semak, ataupun Nabi semak, Jibril baca. Itu sebabnya kita kena melazimi dengan selalu membaca Quran. Dan kalau boleh kita khatamlah banyak kali dalam bulan Ramadan ni. Tapi jangan hanya sekadar khatam. Banyak orang berlumba-lumba nak khatam, tapi dia tidak ada tadabbur. Kita kena ada juga tadabbur, tafakur disebut dalam kitab. Bukan hanya khatam, tetapi tadabbur, tafakur. Kemudian beramal. Dia kata beramal dengan ayat-ayat yang berbentuk menyuruh kita untuk beramal, maka naklah kita beramal. Dan mana-mana ayat yang berkenaan dengan cerita dan kisah, so kita kena mengambil iktibar daripada cerita-cerita dan kisah-kisah yang disebut dalam Quran itu. Jadi maknanya bukan hanya sekadar membaca, tetapi kita kena memikirkan juga makna dan amalnya. Okey, tuan-tuan. Saya rasa sekadar itulah kata perbincangan kita yang dapat disampaikan. Saya mencuri masa tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan sedikitnya perbincangan pada malam ini, kan, mudah-mudahan dapat bermanfaatlah pada diri saya dan juga kepada kita. Kalau tempat saya tempat saya solat tarawih itu di taman saya itu memang setiap malam kita bagi tazkirah. Setiap malam bagi tazkirah. Sambung lah. Kalau saya tak ada, bolehlah sambung. Sini tak ada saya ada. Malamnya Ustaz. Malam akan datang ni saya tempat lain pula. Tempat-tempat yang sengaja takmir tu saya kena pergilah. Boleh tidak sekali lah bulan Ramadan ni. Ada banyak tempat kan. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.